Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke kelas Sinar Pemulihan Khas SK Perdana Jaya SS19. Okey, pada hari ini, dalam video ini, saya akan menyampaikan taklimat mengenai penggunaan modul asas literasi dan numerasi yang diedarkan kepada anak-anak baru-baru ini, iaitu yang paling utama sekali, peranan ibu bapa dalam penggunaan modul tersebut. Diharapkan ibu bapa meminjamkan saya seketika masa anda untuk memahami dan mendengar penerangan sebersedikit kerana ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam membantu anak-anak belajar. Baiklah semua, seperti yang kita tahu, kita telah diedarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dua modul asas, iaitu modul asas literasi untuk bahasa Melayu dan juga modul asas numerasi untuk matematik. Namun begitu, kita mendapat buku versi bahasa Malaysia. Tapi tak mengapa, bagi murid kelas DLP, sambil kita belajar matematik, kita juga perlu belajar bahasa dalam bahasa Melayu itu sendiri. Jadi membantu murid-murid lah untuk kedua-dua subjek penting. Baiklah, jadi diharapkan ibu bapa dah tahu apa yang anak-anak dapat, semua dah isikan borang, dan tahniah, terima kasih kerana mengambil modul tersebut di sekolah baru-baru ini. Baiklah ibu bapa sekalian, yang paling penting dalam pengedaran modul ini ialah hasilnya, objektifnya mestilah secara langsung ditujukan khas kepada anak-anak kita, murid-murid pemulihan. Jika lihat di sebelah sana, kita ingin murid menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi. Kedua, murid dapat mengikuti pengajaran dan pelajaran ataupun PDPR ataupun PDP di sekolah nanti bersesuaian dengan tahap mereka, dan juga dapat memperkukuhkan lagi literasi ataupun subjek bahasa Melayu mereka dan numerasi, iaitu subjek matematik mereka dalam pembelajaran yang seterusnya, insya-Allah. Baiklah, sasaran bagi pengedaran modul ini ialah bagi murid tahap 1 yang belum menguasai kemahiran literasi dan numerasi bagi matematik dan bahasa Melayu. Dalam melestarikan modul asas literasi bahasa Melayu, pentadbir sekolah turut memainkan peranan mereka di mana mereka merancang, memantau, memberi sokongan serta bimbingan berterusan kepada guru bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan lebih berkesan. Bapa serta penjaga murid yang terlibat dengan kelas pemulihan ini, mereka ini diberi peluang untuk bersama-sama dengan murid dan guru, dan dengan ilmu yang mereka ada itu, diharapkan mereka ini dapat membantu anak-anak mereka belajar di rumah. Persatuan ibu bapa serta komuniti setempat juga turut memberi sokongan kepada pihak sekolah melaksanakan pemugaran murid melalui penggunaan modul asas literasi bahasa Melayu ini. Dengan adanya penggunaan modul asas literasi bahasa Melayu, guru pemulihan dapat membuat penilaian, pentaksiran serta dapat mengenal pasti murid-murid yang layak serta berkebolehan untuk meneruskan pembelajaran mereka di kelas aliran perdana. Keputusan penilaian serta pentaksiran itu tadi, pihak sekolah akan salurkan kepada pihak-pihak tertentu sebagai rujukan sebelum mereka mengambil tindakan yang selanjutnya. Baik, peranan guru. Sebagai guru pemulihan, saya bertanggungjawab untuk memastikan murid menguasai kemahiran asas dalam literasi dan numerasi. Jadi, murid yang telah menguasai akan mengikuti pula kelas aliran perdana seperti biasa bersama rakan-rakan mereka. Kemudian, saya sebagai guru pemulihan menjalankan pengajaran asas bagi bahasa Melayu dan matematik, mengikut kemahiran paling asas dalam pembelajaran membaca dan menulis. Kemudian guru pemulihan akan menjalankan ujian pelepasan menggunakan instrumen yang sesuai dengan kemahiran yang telah diajar. Jadi ibu bapa diharapkan dapat membantu guru di sini dari aspek ini
Ya, apabila guru telah mengajar kemahiran tertentu, ibu bapa membantu dari segi mengulang kembali apa yang diajar atau bertanya kembali apa yang kamu telah belajar kepada anak-anak. Baik, penetapan KPI. KPI ini telah ditetapkan oleh kementerian sendiri di peringkat atasan kepada semua guru-guru pemulihan seluruh Malaysia bagi menjalankan aktiviti pembelajaran kepada murid yang tidak menguasai dan juga memberikan intervensi ataupun bantuan aktiviti dan juga latihan kepada murid yang belum menguasai lagi kemahiran asal literasi dan numerasi. Panduan pelaksanaan dalam modul asas literasi dan numerasi ini, sebagai guru pemulihan, saya perlu memaklumkan aktiviti pembelajaran di rumah dan juga ibu bapa juga perlu memainkan peranan penting membantu pembelajaran ini, dan seterusnya pendedahan penggunaan modul tersebut adalah sangat penting dan perlu digunakan di rumah bagi aktiviti pembelajaran anak-anak. Kemudian, perbincangan kemajuan murid boleh dilakukan bersama guru dari masa ke semasa seperti biasa. Peranan ibu bapa. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa sekalian, dalam kita menerima modul yang dibekalkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia ini, peranan ibu bapa sangat memainkan peranan yang penting dalam menjayakan program modul asas literasi dan numerasi. Baiklah, yang pertama sebenarnya objektif yang utama ialah ingin mewujudkan kerjasama dengan pihak sekolah dan juga guru bagi membantu pembelajaran anak sama ada di sekolah nanti ataupun pembelajaran di rumah sekarang PDPR. Baik, selain daripada itu, ibu bapa juga dapat menyokong pelajaran anak semasa PDP dilaksanakan. Ya, dan seterusnya ingin ada interaksi antara ibu bapa dan guru serta pihak sekolah dalam memastikan murid mencapai objektif dalam menguasai kemahiran-kemahiran asas literasi maupun numerasi. Baiklah ibu bapa, jadi selain daripada itu, peranan ibu bapa di rumah mungkin boleh membantu dengan cara memerhati dan juga memberikan maklumat mengenai pembelajaran anak dari semasa ke semasa kepada guru di sekolah. Ya? Dan juga seterusnya boleh juga menggunakan modul tersebut untuk menjadi sebagai bahan bacaan dan juga boleh scan QR code. Nanti saya ajarkan sekejap lagi bagaimana kita nak gunakan modul ini semaksimal mungkin, ya, sebagai bahan bacaan bersama. Orang kata bonding time juga untuk anak-anak. Mungkin tak perlu dilakukan setiap hari tuan-tuan dan puan-puan, ya. Ambillah masa dalam seminggu itu, ambil tempoh 10 ke 15 minit untuk mendengar bacaan anak, tahap anak, ya. Kemudian untuk semak apa yang ditulis hari ni, apa yang dia belajar, apa homework yang ada mungkin pada minggu itu, dan seringlah bertanyakan apakah perkataan yang tidak difahami, ya, dan juga mungkin apakah yang dia belajar pada hari ini ataupun minggu itu. Itu adalah contoh-contoh bagaimana kita nak gunakan modul itu sebagai ulangan dan juga bahan bacaan bersama anak. Seterusnya, ibu bapa juga seperti biasa, saya tahu ibu bapa di luar sana memang memberi bimbingan yang berterusan, dan saya harap ambillah cakna, terutamanya kepada anak-anak kita yang berada di kelas pemulihan ini, kerana mereka memerlukan sokongan kita dan memerlukan tumpuan sedikit. Mereka memerlukan tumpuan sedikit. Harap ibu bapa faham, anak-anak kita berada di kelas pemulihan, iaitu kelas di mana anak-anak belum menguasai asas membaca dan menulis yang paling mudah. Jadi kita cuba sama-sama berusaha memberi dorongan dan mengekalkan semangat belajar mereka. Baiklah, kandungan dalam modul asas literasi dan numerasi yang dibekalkan oleh KPM. Baik, untuk mengetahui ibu bapa, modul ini merupakan bahan sokongan pembelajaran sama ada untuk PDPR ini dan juga akan datang untuk pembelajaran di sekolah. Baiklah, di dalam modul ini kita gunakan mengikut kesediaan dan juga perkembangan murid. Maksudnya di sini
guru-guru akan mengikut kelemahan ataupun tahap penguasaan anak-anak yang berbeza-beza mengikut tahap masing-masing. Jadi dalam ramai-ramai murid pemulihan, seperti yang saya telah maklumkan, semua murid ada kelemahan dan kelebihan yang berbeza. Okey, baik. Di dalam modul ini juga terdapat arahan panduan. Boleh buka buku anak-anak untuk semak di bahagian hadapan. Ada arahan panduan, ada nota untuk ibu dan bapa gunakan bersama-sama anak di rumah, dan juga ada kod QR. QR code itu kita boleh scan menggunakan aplikasi di telefon sahaja. Boleh scan sahaja, dia akan keluar berbagai-bagai video latihan belajar membaca anak-anak sebagai ulang kaji. Selain daripada bahan-bahan yang saya sendiri sebagai guru pemulihan edarkan. Di situ adalah bahan sokongan untuk anak-anak buat ulang kaji sendiri ataupun buat ulang kaji bersama ibu bapa. Jadi di situlah modul ini membantu ibu bapa, memudahkan lagi, tidak perlu orang kata nak cari bahan lain, tapi gunakan modul itu semaksimal mungkin untuk mengikuti perkembangan anak-anak kita. Baik, ibu bapa, dalam buku literasi, boleh semak buku literasi anak-anak sekarang. Cuba kita lihat, ada contoh seperti di sebelah, rekod penguasaan. Itu adalah panduan untuk guru dan juga sebenarnya membantu ibu bapa untuk melihat apakah penguasaan yang perlu anak-anak kita lakukan. Seandainya berlaku PDPR di rumah, mungkin kita boleh sama-sama berkolaborasi bersama guru. Guru akan memberi tahap dan ibu bapa boleh tikkan tahap yang anak kuasai berdasarkan penerangan dan juga informasi daripada guru. Dan kita lihat sebelah itu pula ialah contoh unit 1 kena huruf. Di situ ada QR code. Dalam QR code tu seperti yang saya maklumkan tadi, ada bahan audio dan juga video untuk pelajaran anak-anak. Sambil tu boleh ada latihan 1, 2, 3, 4, 5 contohnya untuk bahan bacaan dan juga bertulis anak-anak. Jadi gunakan, boleh ulang-ulang sebenarnya, boleh ulang-ulang gunakan untuk ulang kaji mereka. Okey, ini pula buku kandungan dalam buku modul numerasi matematik. Terdapat beberapa tajuk kemahiran yang utama dalam matematik. Seperti contoh yang saya ambil gambar di sebelah tu, unit 1 konsep nombor. Ada objektif apa yang perlu anak-anak capai. Kemudian ada cadangan bagaimana nak berkomunikasi dengan anak-anak. Selain daripada guru itu sendiri buat aktiviti dengan anak, ibu bapa boleh baca panduan-panduan yang diberikan satu persatu. Dalam modul ini untuk ibu bapa bantu guru di sekolah. Seperti saya kata, tak perlu bantu setiap hari pun tak apa, kita faham. Ibu bapa bekerja, walau bagaimanapun ambil tempoh 5 ke 10 minit untuk bersama-sama dengan anak, kolaborasi, bertanyakan apa yang tak faham ataupun apa yang mereka belajar hari ini. InsyaAllah dengan cara itu kita boleh gunakan, selain kita minta anak kita scan QR code dan mereka boleh belajar dan ulang kaji berulang-ulang kali. Boleh download aplikasi untuk scan QR tu di telefon kita. Juga kita saksikan dalam tajuk-tajuk numerasi, ada juga cadangan barang yang kita boleh gunakan, perbendaharaan kata, maksudnya perkataan-perkataan anak yang perlu anak kuasai. Ini juga kepada murid DLP sangat-sangat penting, walaupun dalam bahasa Melayu, tetapi ia juga penting untuk murid memahami apa yang dalam matematik menjadi bahasa Melayu. Dan juga kepada murid-murid yang ada masalah bahasa, jadi gunakan buku ini untuk membantu menambahkan lagi kosakata anak-anak. Jadi buku-buku ini sangat membantu kita untuk, orang kata, ibu bapa tak tahu macam nak ajar, tapi dia ada bagi cadangannya. Boleh baca panduan dari masa ke semasa. Jadi kita dah sampai di akhir video taklimat penggunaan modul ini. Jadi terima kasih kerana sudi meminjamkan masa tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa sekalian, mendengar apakah kepentingannya modul yang dibekalkan oleh KPM ini. Diharapkan ibu bapa memberikan
orang kata memberikan support ataupun dapat membantu guru dan juga pihak sekolah menggalakkan anak, memberi dorongan dan semangat dan seterusnya. InsyaAllah kita sama-sama tingkatkan lagi akademik anak-anak mahupun siasiyah, insyaAllah. Jadi diharapkan satu lagi kita sama-sama pihak sekolah sangat berharap kerjasama daripada ibu bapa untuk mengambil masa sedikit untuk bersama dengan anak, ya, untuk mereka tahu perkembangan dan juga beri sedikit masa untuk membantu anak-anak kita. Ya, orang kata jangan kita terlalu biarkan anak-anak ni sendiri kerana mereka memerlukan kita, insya-Allah. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah. Jadi selamat belajar kepada semua anak-anak dan juga semoga tuan-tuan dan puan-puan dipermudahkan dari segi kerja dan juga dipermudahkan dari segi urusan membantu anak-anak di rumah, insya-Allah. Jadi terima kasih sekali lagi daripada saya Cikgu Husna daripada kelas pemulihan SKPJ SS19. Terima kasih dan bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum.